Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yu'til hikmata man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan kasihi Tuan Pengerusi, Tuan Imam JK Surau, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali, marilah kita rafa'kan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih kita di kalangan ramai di luar sana untuk kita bersolat berjemaah maghrib, lalu kita dipilih oleh Allah taala untuk duduk terus selepas menunaikan solat maghrib untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insya-Allah saya akan membincangkan topik yang diberi amanah kepada saya, iaitu berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Dan topik ini kita acap kali dengar setiap tahun. Ramai penceramah, ustaz, tuan-tuan guru bercakap tentang hal ini. Jadi hal yang sama, hal yang berulang, tak lain tak bukan kita nak menguatkan iman kita, nak kukuhkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, dalam surah ini saya nak mengambil beberapa ibrah untuk kita sama-sama ambil iktibar dan kita dapat menjadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Dan kemungkinan apa yang saya ambil malam ni agak berbeza sedikit daripada yang dicerita oleh ustaz-ustaz kita sebelum ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini akan memberi pengajaran yang baik dan mudah untuk kita amalkan. Baik, hadirin hadirat, surah ini tentang Isra' wal Mi'raj, kita nak cerita dulu tentang surah Isra' ini. Surah ini adalah surah Makkiyah yang juga diberi nama sebagai surah Bani Israel. Kenapa? Kerana dalam surah ini banyak menceritakan tentang hal Bani Israel dalam surah ini. Jadi tuan-tuan, dalam surah ini Allah Ta'ala memulakan ayatnya, ayat yang pertama dengan lafaz tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat pertama. Dan tuan-tuan tengok ayat yang terakhir. Ayat terakhir Allah Ta'ala tutupkan surah ini dengan tahmid dan takbir. Tengok tuan-tuan hebat. Ayat ke atas sebelah, tuan-tuan boleh buka tengok surah Isra' ayat terakhir. Allah Ta'ala takhirkan, tengok, mulakan dengan tasbih, takhirkan dengan tahmid dan takbir. Wa qulil hamdulillahilladzi wa qulil hamd alhamd lilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Tengok, wa kabbir takbira, maknanya apa? Wa qulil hamd, bertahmidlah pada Allah. Lam yattakhidh waladan, yang tak perlukan anak, tak perlukan penjaga, Allah Ta'ala jaga. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah pada Allah sebenar-benar takbir. Makna apa tuan-tuan? Maknanya adalah surah ini Allah Subhanahu wa taala nak menyuruh kita
untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir di atas peristiwa yang berlaku di atas Nabi SAW. Besar tuan-tuan. Kerana itu saat yang paling baik antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah saat manusia dapat ingat Allah. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, buka mata sampai kita pejam mata malam nak tidur, saat paling baik ialah saat kita dapat ingat Allah. Itu saat paling baik. Kita nilai diri kita tuan-tuan, setiap hari berapa banyak waktu kita ingat pada Allah, berapa banyak waktu tak ingat pada Allah. Saat ingat itulah saat yang paling baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, saya nak tafsirkan sedikit ayat yang pertama surah Isra, kemudian kita ambil ibrah dia. Baik tuan-tuan, ayat pertama subhanalladzi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan subhanalladzi, lafaz tasbih? Lafaz tasbih ini menandakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi SAW, subhanallah tanzihullah min kulli su. Lafaz subhanallah ialah menyucikan Allah daripada setiap benda yang tak baik. Maknanya bila sebut subhanallah, kita mengagungkan Allah. Kenapa Allah mulakan dengan mengagungkan diri dia sendiri? Itu hebat tuan-tuan. Kalau benda ni biasa, Tuhan takkan mula subhanallah. Tapi kenapa tuan-tuan Allah Ta'ala mengagungkan dia sendiri, mentasbih, mensucikan dia sendiri tuan-tuan? Kerana tuan-tuan tak lain tak bukan, hal ini berlaku, tengok, alladzi asra bi'abdihi. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memperjalankan Nabi SAW. Dalam keadaan Allah Ta'ala jalankan Nabi itu bukan hanya dengan roh semata-mata, tidak, tetapi dengan jasad sekali. Kerana tu tuan-tuan gini, Allah Ta'ala mulakan tasbih karena Nabi diperjalankan dengan badan dan juga rohnya sekali. Tetapi kalaulah hanya yang diperjalankan itu rohnya sahaja, tidak mungkin Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih subhanallah hebatnya, tidak. Contoh gini tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan perempuan, pernah tak bermimpi kita pergi ke London? Mimpi? Pernah? Pernah tak mimpi pergi balik kampung? Lepas tu cakap kat isteri, semalam balik kampung mimpi. Agak-agak tuan-tuan, bila kita cerita kawan kita, bangun pagi esok pergi berjabat, cerita kawan, semalam aku mimpi pergi Mekah. Apa semalam aku mimpi pergi London semalam. Agak-agak kawan-kawan hak dengar kita mimpi pergi London nak terkejut. Subhanallah hebatnya ha gitu tuan. Tak ada. Dia kata biasa mimpi. Nampak? Sebab yang pergi ke London itu bukan badan kamu, yang pergi hanya mimpi. Sebab ada mengatakan Nabi pergi di Isra' dan di Mi'rajkan bukan dengan jasadnya, oleh mimpi dan rohnya sahaja. Kalau mimpi dengan roh, adakah benda tu pelik? Tidak. Manusia biasa boleh pergi lebih daripada itu, ke bulan boleh pergi. Tuan-tuan pernah pergi bulan saya rasa? Pernah pergi Everest pun pernah? Hanya dengan mimpi. Dan tuan-tuan takkan kata subhanallah hebatnya kamu, tidak. Kenapa tuan-tuan? Itu kerana biasa. Kerana itulah ayat pertama, perkataan pertama subhanallah sudah cukup menggambarkan Nabi itu bukan diperjalankan hanya roh semata-mata, tapi dengan jasadnya sekali. Subhanalladzi. Dan perkataan yang kedua, asra. Asra itu kalau kita mengaji bahasa Arab, dia atas wazan af'ala. Af'ala ini maksudnya, kalau tuan-tuan sedang bangun, kemudian tuan-tuan tak duduk, saya pegang tuan-tuan, saya dudukkan tuan-tuan, itu ajlasa. Saya dudukkan tuan-tuan. Maknanya bukan tuan-tuan duduk sendiri, saya yang mendudukkan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Nabi asra itu bukan Nabi yang berjalan sendiri, tidak, tapi Nabi diperjalankan. Hak perjalanan Nabi siapa? Allah. Maknanya benda tu bila Nabi tak buat sendiri, bila Allah buat, Allah boleh buat apa sahaja. Lebih dari itu lagi. Kerana itulah ini atau wazan af'ala ini, asra ini sudah cukup menandakan Allah Ta'ala yang menjalankan Nabi SAW. Dan tengok lagi, bi'abdihi. Perkataan abdun di sini juga menunjukkan bukan hanya roh semata-mata. Karena kalau kita tengok istilah, dalam istilah fiqh, abdun itu tatakawwanu bainal jasad war ruh. Terdirinya adalah abdun itu roh dan juga jasad. Takkan dikatakan abdun kalau tak ada roh, tak ada jasad. Sebab itu tuan-tuan, disebut abdun sahaja, orang ni taklif, perlu semayang, perlu zakat, puasa, haji dan sebagainya.
bila sebut abdun. Dan orang yang sudah mati, sebut abdun tak lagi? Tidak. Dia disebut sebagai roh. Bila roh sahaja tuan-tuan dikubur tu, dia wajib semayang tak lagi? Dia sudah tak wajib semayang. Kerana tu perkataan bi'abdihi itu sudah cukup menunjukkan itu berlaku Nabi dan juga roh jasad sekali pergi. Perkataan itu sudah cukup. Lepas tu orang mengaji bahasa Arab, dia tak akan berlaku pertikaian. Tengok, oh perkataan bi'abdihi sudah menggambarkan Nabi pergi, roh dan jasadnya sendiri. Lailan, tuan-tuan, lailan. Sebut lailan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lailan. Tuhan tak sebut al-lail. Tuhan bawa dalam sirah, dalam isim nakirah, bukan ma'rifah. Tuhan tak sebut al-lail, tapi Tuhan sebut lail. Tuan-tuan tak baca Arab, tuan-tuan peningnya. Saya cerita usul bahasa Arab bagi tuan-tuan faham. Hari tuan-tuan boleh nampak kenapa Tuhan sebut lailan. Mana usul bahasa Arab ni, dalam Quran ni cukup. Makna kita dah baca, kita dah faham. Nampak? Baik. Tuhan sebut lailan. Kata ulama, bila sebut lailan dalam jumlah nakirah berbeza dengan al-lail. Kalau al-lail ada alif lam syamsiah situ, menandakan ia berlaku sepanjang malam. Al-lail, sepanjang malam. Maknanya malam tu start pada maghrib sampai subuh. Itu al-lail. Tapi disebut lailan bermakna benda ini, asra ini, Isra wal Mi'raj, hanya berlaku dalam tempoh yang tak diketahui tempoh dia. Lailan, nakirah. Tak diketahui, nakirah. Dan tempohnya sedikit. Sebab tu Tuhan buat sirah nakirah tu lailan. Tengok, nampak tuan-tuan, pendek dan juga tak tahu bila. Tengok, lailan. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjid aqsa. Barakna haulahu, kami berkati di sekitarnya. Masjidil haram, masjid aqsa, sekitarnya apa nanti tercerita. Nabi semayang di 3 tempat sementara nak sampai ke masjid aqsa. Mana sekitar inilah mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kebesaran kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, itu seminta selalu tentang ayat nak gambarkan tentang Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Isra ya tuan-tuan. Mana ayat cerita tentang Mi'raj? Tak ada situ. Ayat pertama surah Isra tu cerita tentang Isra sahaja. Hak naik Mi'raj temu Allah tidak. Kata ulama, yang menggambarkan tentang Mi'raj itu ialah surah An-Najm. An-Najm. Tuan-tuan buka surah An-Najm, situ cerita. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Nabi bertemu dengan Allah, kana qaba qausain aw adna, sejauh 2 busur panah ataupun lebih dekat, lebih hampir. Dicerita situ. Karena tu tuan-tuan, di sini nak gambarkan Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, habis tentang tu. Baik, seterusnya kita nak ambil ibrah. Apa dia dapat situ tuan-tuan? Pertama sekali kita maklum, Nabi sebelum diisrakan, Nabi SAW didatangi oleh Jibril dan dibelah dada Nabi SAW. Dibelah dada. Untuk apa? Untuk dicucikan dada Nabi, dimasukkan iman dan hikmah ke dalam dada Nabi SAW. Di sini ditanya, adakah dada Nabi ini, hati Nabi ini kotor? Nak dibelah, dibuang? Tidak. Nabi bukan kotor, bahkan kata ulama ditambah iman, ditambah hikmah ke dalam dada Nabi SAW. Dan selepas dicuci dada Nabi, dimasuk hikmah dan juga iman tadi tuan-tuan, Nabi menunggangi borak. Borak ini sebuah teknologi yang Tuhan buat untuk Nabi SAW nak diisrakan, untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya gini, dalam Nabi nak mengendalikan hal yang baik, hal yang hebat, hal keduniaan, hal yang canggih, teknologi yang canggih, Nabi diperintahkan oleh Jibril. Allah perintahkan Jibril untuk belah dada Nabi. Untuk apa? Untuk sucikan dada Nabi. Maknanya apa? Maknanya untuk Nabi nak kendali borak tadi, teknologi yang hebat tadi, Nabi kena bersih dada dulu. Kalau tidak, kemungkinan kita tak akan dapat, Nabi tak akan dapat kendali dengan baik. Itu maksudnya. Sebab tu tuan-tuan, lah hal ini, tengok diri kita hari ini tuan-tuan.
Pertama sekali, saya dah cerita dah minggu lepas, macam mana Nabi SAW dicuci dada hati Nabi, lalu diberi tunggangan borak. Maknanya dalam nak mengenali teknologi yang hebat ini, Nabi bersih hati dia. Kita sama tuan-tuan, dalam kita nak kendali teknologi yang hebat masa kini, sudah semestinya kita kena bersihkan hati kita. Kalau hati kita tak bersih, bermakna kita kemungkinan susah nak kendalikan teknologi yang kita ada. Kita nak kendalikan televisyen tuan-tuan, macam mana? Hari ini kita, kalaulah hati kita tak bersih, televisyen yang dekat rumah kita tu tuan-tuan akan memperhambakan kita. Kita akan duduk depan TV itu, kata sebahagian hukama, dia kata apa? TV ni merupakan pemukau yang paling hebat. Anak-anak tuan-tuan, anak-anak kita boleh duduk depan TV pada pagi cuti sekolah ni sampai ke malam, tak perlu buat apa. Boleh tuan-tuan. Dan kalau kita juga tak mampu kenali hati kita dengan baik, kita pun sama akan duduk depan TV, main game dan sebagainya. Kalau tak mampu kenali, gitu. Itu adalah hal tu. Dan 4 tahun yang lepas, seorang ulama dia kata apa? Satu hari manusia akan berpaling dari TV. Betul hari ini berlaku. Manusia sudah berpaling kepada WhatsApp dan juga Facebook. Cukup hebat hari ini. Sehingga kan hari ini Yahudi dan Nasrani memainkan api fitnah, sentiasa menyalakan api fitnah di Islam dengan cara apa? WhatsApp. Hari ini dengan WhatsApp lah hari ini tuan-tuan, umat Islam hari ini kacau bilau, bertengkar, bergaduh, tak bersatu. Kenapa tuan-tuan? Karena bila hati tak bersih, baca WhatsApp, tengok orang ni tak betul, hak ni tak betul, kita pula sonok duk main tu. Akhirnya apa tuan-tuan? Akhirnya kita buang masa, kita menjadi satu medan fitnah yang cukup hebat. WhatsApp jadi medan fitnah. Hari ini kita sonok, bila tengok satu puak hak kita tak suka, dengar cerita tak baik, kita hantar. Bila puak kita suka, hak tak baik, kita simpan. Itu tuan-tuan berlaku dalam kita hari ini. Dan tuan-tuan tengok hari ini, antara ibu, ayah, anak, adik-beradik, anak bongsu yang menjadi mangsa. Adik, abang hak umur 12 tahun ada handphone, kakak umur 18 tahun ada handphone, ayah, mak bekas kat handphone, mak ada 18 grup, ayah ada 16 grup. Grup PIBG sekolah di THO, grup surau Luqman, grup surau Firdah lagi, banyak grup. Akhirnya nak jawab tak lepas jawab. Jawab tak jawab, tunggulah malam baru lepas jawab. Pasal apa? Sebab nak baca tak sempat, ada 16,000 mesej nak baca. Pasal 16 grup. Satu grup 1,000 nak baca. Nak tunggu baca WhatsApp waktu bila? Waktu kita masuk dalam kelambu, waktu suami kita sedang menunggu berhajat pada kita. Minta maaf saya sebut, kadang-kadang isteri berhajat pada suami, kadang suami hajat pada isteri. Masuk dalam kelambu, kadang-kadang si isteri hari ini berani memasukkan lelaki lain dalam kelambu suami dia, di atas katil yang suami dia ada. Dan boleh pula sembang dengan lelaki lain. Lebih-lebih lagi kalau si isteri itu adalah pegang jawatan di sekolah. Hak mesej tadi, WhatsApp tadi ialah guru besar laki. WhatsApp guru besar ni WhatsApp, tak apalah kok dia baca. Tengok balas WhatsApp tadi. Pelik balas. Pukul 12 malam boleh balas WhatsApp. Guru besar balas balik. Suami you tak marah ke? Tengok tuan-tuan. Suami saya lena dah. Balas balik. Oh, bunyi pun hehe macam-macam lah tuan-tuan. Kan? Gelak. Maknanya kita sudah berani sembang dengan laki lain dalam kelambu atas katil suami kita. Tengok tuan-tuan. Ini berlaku secara tak sedar. Kita rasa okey, rupanya kita KO tuan-tuan lah hari ini. Itu. Kalau tak pandai kendali teknologi, kalau hati tak bersih, tuan-tuan jangan main-main teknologi. Kita akan diperhambakan oleh teknologi, akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal itu. Dan disebut dalam surah Al-Kahfi. Dalam hal seorang yang memiliki kebun yang besar, kebun yang hebat, kebun yang canggih, kebun yang dikatakan kalau orang tak kebun ni orang tak ada kaya, hebat. Orang ini dianggap zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut apa dia? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia ajak kawan dia masuk dalam kebun dia untuk apa? Untuk tunjuk kehebatan kebun dia.
Nak cerita apa? Aku kaya. Aku ni hebat, ada kebun besar, ada aku ni kaya. Cerita yang tu. Maknanya apa? Maknanya orang yang hati dia suka menunjuk-nunjuk, tak mampu untuk dia nak menjaga harta dia yang banyak, lalu akibat dia akan suka tunjuk dengan harta dia. Orang yang suka tunjuk dengan kelebihan diri itu, orang tu Tuhan kata wa huwa zalimun li nafsihi. Orang itu orang yang zalim ke atas diri dia sendiri. Kita hari ni tuan-tuan berlaku kan? Hari ni kita bawa orang main, rumah kita baru buat, harga dia 800,000, 1 juta. Rumah kita baru buat lah ni rumah 600,000 tu dah biasa 800,000 ke atas. 1 juta rumah kita. Kita buat loan dapat. Kita pun dah buat semua, dah nak siap ni, kita pun kan biasa gitu. Kita pun ajak kawan kita, "Mainlah tengok rumah aku. Ni bilik, ni bilik, ini bilik air. Hebatnya bilik air. Ada marmar. Ni bilik tidur. Besar bilik tidur. Sama besar dengan ruang tamu saya." Kita pun bilik tidur, bilik air sama ruang tamu rumah saya. Ni besar ni bilik air. Boleh lari sana sini. Kita pula tunjuk pula, ni kolam ikan. Ni gini. Itulah disebutlah surah Al-Kahfi. Dia bawa kawan dia nak tunjuk kebun dia yang hebat itu tanda orang zalim diri dia sendiri. Kenapa? Nak tunjuk kehebatan diri. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan itu Nabi dia kendalikan borak tadi, tidak ada perasaan hebatnya aku. Akulah seorang manusia yang cukup hebat, Tuhan beri kenderaan yang cukup sophisticated, yang boleh melangkah sejauh mata memandang. Tapi tidak. Nabi SAW dia naik kenderaan borak itu dalam keadaan biasa sahaja. Kita hari ini kita naik estima yang macam tu pun batuk dah lain dah batuk. Batuk dah lain dah tuan-tuan. Tu pun naik estima. Tak naik lagi Honda, tak naik lagi 5 series, tak naik lagi S-Class. Tengok tuan-tuan. Kalau kita tak mampu tuan-tuan, hati kita akan rosak. Hati rosak, kita menunjuk-nunjuk dengan apa kita ada, itu orang zalim kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam bab tu. Dalam bab Nabi bersihkan hati. Dan tuan-tuan, Nabi SAW dibersihkan hati, tak lain tak bukan paling besar sekali. Untuk apa? Bukan untuk tunggang borak itu. Tunggang borak itu hanya satu perjalanan semata-mata. Lebih besar itu untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Maknanya saya dan tuan-tuan, setiap orang nak bertemu Allah wajib. Tak dapat tidak, hati dia mesti dibersihkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tak ada lagi manfaat anak dan juga harta benda kecuali yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Maknanya hati Nabi pergi temu Allah itulah keadaan yang cukup bersih. Hak bersih itu dapat temu Allah dengan baik, tuan-tuan. Baik, itu dari sudut itu. Baik tuan-tuan, apa sebenarnya selain daripada itu ibrah yang kita boleh ambil? Tuan-tuan tengok, Nabi diperjalankan daripada Masjid Haram ke Aqsa. Nabi bersama siapa? Nabi bersama Jibril alaihissalam. Dan Nabi tak kesorangan tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya dalam hal ini untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sentiasa beriringan dengan seorang yang memandu dia. Bukan semata-mata waktu Isra' dan Mi'raj, tetapi sebelum itu lagi Jibril sentiasa memantau Nabi dan sentiasa mengajar Nabi apa itu dan apa ini. Sehingga Nabi belajar banyak daripada Jibril. Jibril lah perantaraan guru daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita dekat Nabi, Jibril perantara guru. Jadi makna apa tuan-tuan? Maknanya untuk nak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama-ulama tasawuf, ulama sufi, seorang itu dia wajib ada guru. Sebab itu tuan-tuan tengok, ulama sufi dia ambil satu ayat daripada surah Al-Kahfi. Apa dia? Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sesatkan, dia takkan jadikan untuk orang tu seorang guru yang mursyid untuk dia. Maknanya apa? Maknanya untuk dia nak sampai pada Allah dalam keadaan selamat, dia perlu ada seorang guru yang mursyid untuk bimbing dia. Saya teringat tadi siang tadi tuan-tuan, itu penting ada guru. Siang tadi ketika saya duduk baca buku di kedai saya tu, sambil saya tunggu pelanggan, saya duduk baca buku, tiba-tiba ada WhatsApp masuk daripada seorang anak murid saya. Dia pun, "Ustaz, kat mana?"
saya ada kat kedai, saya ada masalah sekini Ustaz. Tak apalah, datang saya ada kedai. Dia pun datang. Dia datang ke kedai, dia pun straight to the point. Ustaz, saya ni nak kahwin dua Ustaz. Dia tanya gitu. Saya nak kahwin dua Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Dia tanya saya. Jadi saya pun cakap lah gini. Akhirnya dia, tak apa Ustaz. Saya kata gini. Saya kata buat senarai. Senarai kebaikan kahwin lebih daripada satu, keburukan kahwin lebih daripada satu. Saya senaraikan, saya kata. Balik senaraikan. Banyak lagi saya cakap ke dia, antaranya yang tu. Lepas tu habis, dia pun balik. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya bila dia dah jumpa banyak benda saya beritahu dekat dia, hati dia rasa lapang. Dia rasa lapang dan dia pun rasa macam terima kasih banyak Ustaz sebelum balik itu. Jadi maknanya apa? Maknanya seseorang itu kadang-kadang dia perlukan orang untuk dapatkan pedoman, untuk dapatkan petunjuk, dapatkan nasihat. Dalam hal lebih lagi dalam hal agama. Kenapa tuan-tuan? Karena kalau kita buat keputusan sendiri, kadang-kadang belum tentu tepat. Kadang-kadang kita buat keputusan berdasarkan nafsu. Saya tanya dia, nafsu ke kerana bukan nafsu? Lillahi ta'ala. Dia terfikir balik. Akhirnya dia terfikir, sebab nafsu ke kerana Allah Ta'ala? Tengok tuan-tuan, itulah hakikat dia. Dalam perjalanan Nabi SAW, Nabi dibawa oleh Jibril menandakan di situ kita wajib ada guru untuk kita rujuk. Untuk kita rujuk hal lebih lagi hak agama. Untuk kita nak bertemu Allah dan keadaan selamat. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan kita ego, jangan kita buat indah tak indah dalam hal ini. Kerana sebab orang tak ada guru lah tuan-tuan, dia akhirnya dia pandai buat usaha sendiri dan dia tersesat jalan dia. Dan Tuhan menyebut lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan duduklah bersama orang-orang yang sadiqin, orang yang benar. Ayat ini juga ulama sufi ambil sebagai perlunya ada guru. Dahlah guru tak ada tuan-tuan, nak ambil kuliah seminggu sekali pun susah kita. Kuliah sekali pun susah, khutbah Jumaat pun tak dengar. Pergi sampai hari Jumaat, sampai ke masjid tu duduk di luar isap rokok. Isap rokok sembang-sembang, bunyi-bunyi qomat, berumik sembahyang. Itu biasa panggil, saya tengok dah. Ambil sembahyang, habis ambil sembahyang tu lagi nak habis dah. Rakaat pertama barulah ada, kalau Allah Akbar dapat rakaat pertama, dapat jemaah dah hari tu. Tengok tuan-tuan. Maknanya hati kita ni tak ada peluang untuk dibersihkan. Kuliah tak datang, guru pun tak ada. Kenapa jadi itu tuan-tuan? Kerana guru tak ada. Bila guru tak ada orang nasihat, akhirnya hidup kita hari ni terumbang-ambing dan hati kita terus melayang entah ke mana. Itu adalah hal kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan tengok, Tuhan menyebut lagi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Tuan-tuan tengok lailan. Lailan itu kenapa Allah Ta'ala isra'kan Nabi, mi'rajkan di waktu malam? Kenapa tidak siang? Karena malam ni tuan-tuan, keberkatan malam ni cukup hebat, cukup besar. Dan malam inilah tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengangkat darjat hamba dia ke makam mahmudah. Sebab Tuhan menyebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam, wa minal lail fatahajjad bihi, bertahajudlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafilatan laka asa, sunat, buat sunat. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Taala akan angkat kamu ke maqam yang mahmud. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah Taala ambil walaupun sedikit malam, kita ambil tiba sini, bermakna malam yang sedikit itulah, walaupun sedikit, manusia tetap akan dapat maqam mahmuda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tuan-tuan tidak nak ambil ibrah ini dan kita buat kenapa malam? Sebab malam mungkin tak panas tu. Kalau siang panas, Nabi nak pergi naik bulan pun panas, nak pergi naik jumpa mungkin matahari jadi panas. Malam ni sejuk malam. Tidak semata itu tuan-tuan, kerana malam ni Tuhan nak cerita, perjalanan malam ini pasti akan bertemu Allah dalam keadaan hebat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan Tuhan terima amalan kita. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan Nabi sendiri menyebut dalam sebuah hadisnya yang sahih. Nabi kata apa? Man tamarra minal lail faqala
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia baca yang tu. Dia baca yang tu untuk memadai, Allah Ta'ala akan terima doa dia. Itulah malam. Kerana itulah hal malam ni tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sangat hamba dia jaga malam. Kenapa? Kerana waktu malam ini waktu yang mustajab doa. Waktu malam ini nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia angkat hamba dia ke maqam yang cukup tinggi, ke maqam yang cukup mulia. Tengok tuan-tuan macam mana berlaku pada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih berlaku kemenangan. Orang yang jaga malam ni tuan-tuan, bukan semata-mata dia ni diangkat maqam yang tinggi, tapi lebih dari itu orang ni akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan beri kemenangan. Contoh Muhammad Al-Fatih tuan-tuan, dia ni kita pendekkan cerita ketika dia dah masuk ke dalam kota Konstantinopel. Dia masuk ke sana hari nak dijalankan sembahyang Jumaat pertama di Istanbul. Nak buat solat Jumaat pertama. Dia minta guru dia Syekh Syamsuddin, wahai tuan guru Syekh, wahai Syekh, kamu jadilah imam solat Jumaat pertama di masjid ini. Dia ambil gereja jadikan masjid. Kata Syekh Syamsuddin, tidak, aku tak layak, kata Syekh Syamsuddin. Lalu Muhammad Fatih pun bangun dan dia pun bercakap di hadapan tentera dia yang ramai itu. Dia kata, wahai tenteraku sekalian, hari ini kita nak buat pengundian siapa yang layak untuk jadi imam solat Jumaat yang pertama di Konstantinopel. Lalu semuanya bangun. Tentera semua bangun. Lalu dia kata, wahai tentera sekalian, siapakah di kalangan kamu semua yang semenjak balik, tuan-tuan, ini kita jaga anak kita tuan-tuan. Tengok anak kita. Semenjak balik sehingga ke hari ini, siapakah di kalangan tuan-tuan sekalian, di kalangan tentera aku ini, yang semenjak balik sehingga hari ini tidak pernah tinggal solat 5 waktu? Tentera dia semuanya berdiri dan tak duduk. Itu menandakan tentera dia semuanya kaki semayang. Tuan-tuan, tentera kita macam mana tuan-tuan? Tentera Hadani main kaki semayang. Kita memilih tentera kita akan macam mana? Adakah kita pilih kaki semayang? Kalau pilih kaki semayang, insya-Allah kemenangan pasti hebat. Tengok, tentera dia seorang pun tak duduk, semuanya masih berdiri. Menandakan semua tentera 100% semua kaki semayang. Kemudian tak boleh pilih lagi. Dia terus ucapan lagi. Dia kata, kalau begitu siapa di kalangan kamu yang semenjak balik sehingga ke hari ini tidak pernah tinggal solat qabliyah dan ba'diyah? Ditanya, qabliyah dan ba'diyah. Ada sebahagian kecil yang duduk, bahagian besar masih berdiri. Maknanya apa? Kebanyakan tentera dia kaki solat sunat, solat qabliyah ba'diyah. Tuan-tuan, jangan buat memang. Benda ni jangan buat memang, dan benda cukup hebat, memberi kesan dalam jiwa kita, kemenangan dalam jiwa kita. Lalu tuan-tuan, dia kata lagi, kalau macam tu, wahai tenteraku sekalian, siapa di kalangan kamu yang semenjak balik sehingga ke hari ini, tutup pintu tu, bising, tak boleh ni, saya nak konsentrate. Yang semenjak balik sehingga ke hari ini tidak pernah sekali pun tinggal solat tahajud. Semua tentera ada duduk. Yang tak duduk, termasuk guru dia pun duduk, Syekh Syamsuddin pun duduk. Duduk semua. Yang tak duduk hanya seorang saja. Siapa tuan-tuan? Dia yang tak duduk. Maknanya dialah yang layak jadi imam. Yang pertama di kota Konstantinopel, solat Jumaat. Tuan-tuan tahu apa umur dia? Umur dia 21 tahun, tuan-tuan. Adik umur apa adik? 16. Lagi 5 tahun jadi pemerintah besar. Itu dah Muhammad Fatih. Umur 1 tahun kita duduk atas jalan merempit lagi, tuan-tuan. Duk bawa perempuan sana sini lagi, semayang budak lagi. Merempit sana sini, sembang pun tak matang lagi. Tapi Muhammad Al-Fatih seorang panglima tentera yang boleh, bukan sekadar boleh memerintah negara, boleh perintah tentera, tuan-tuan.
Tentera bukan mudah pada dia, tua-tua pada dia. Tapi dia perintah dengan baik sehingga tentera dia menang. Kenapa tuan-tuan? Hubungan dengan Allah Ta'ala rapat. Bila hubungan dengan Tuhan tu rapat, tuan-tuan, Tuhan bagi kemenangan pada orang itu. Sebab itulah Tuhan angkat dia maqaman mahmuda, pada maqam yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Solat. Solat cukup hebat. Sebab tu tuan-tuan, ambil ibrah cerita ni. Anak kita yang sebelum balik, jaga betul-betul. Kalau nak suruh jadi macam Mak Fatih, tanya setiap hari, balik tak lagi? Tanya Mak, balik tak lagi? Tanya Minah, balik tak lagi? Fatimah, balik tak lagi? Kenapa ayah? Tanya kak sekarang ni, ayah nak kamu jadi macam Mak Fatih setidak-tidaknya. Kenapa ayah? Ayah nak suruh kamu jaga sembahyang 5 waktu semenjak balik sampai kamu mati. Yang pertama, ayah nak kamu jaga solat qabliyah ba'diyah daripada balik sehingga mati. Yang kedua, yang ketiga, ayah nak kamu jaga tahajud kamu sejak balik sehingga mati. Itu sebenarnya tuan-tuan. Kita praktik itu untuk anak kita, tuan-tuan. Percayalah, anak kita pasti melakas satu sejarah yang besar dalam hidup dia. Percayalah. Batu itu yang perlu kita buat. Jangan baca sejarah, ambil, dengar, buat tak tahu. Jangan tuan-tuan. Ambil itu dan praktiklah hidup kita. Sehingga anak kita jadi seorang yang, kan kita nak menunjuk tidak untuk anak kita jadi hebat, tidak. Tapi untuk anak kita jadi pembela agama yang cukup hebat. Lepas tu kita ambil cerita ni, tuan-tuan. Lepas tu tengok macam mana saudara Ayyubi. Salahuddin Ayyubi, dia juga sama tuan-tuan. Ketika nak berperang untuk nak menawan kota Palestin, dia heran kenapa laku peperangan ni duk serang tentera Kristian ni tak pernah menang. Tak menang-menang. Lalu dia satu malam dia pergi selidik di setiap khemah. Dia selidik khemah ni, tengok khemah, tengok. Ada satu khemah yang gelap. Khemah lain semuanya cerah. Satu khemah gelap. Waktu di awal pagi, bukan waktu malam awal, tidak, di awal pagi dekat-dekat subuh dia tengok, oh ni satu khemah yang gelap. Dia pergi khemah tu, dia tak marah. Dia kata apa? Ni mak, dia kata esok bila kita lakukan peperangan selepas subuh. Itu fi'il ulama dulu. Nak berperang mula selepas subuh. Sebab sana ada keberkatan yang cukup hebat. Nampak? Kita selepas subuh tidur. Tu fi'il kita. Lepas subuh tidur. Tapi mereka tidak, lepas subuh perang. Jadi dia kata setelah Nabi, dia kata kamu esok duduk dan jaga di sini. Kamu tak perlu pergi perang sama kami. Seorang aja tuan-tuan. Seorang tak pergi, esok pergi perang, menang. Dapat tawan kota Palestin. Hebat tuan-tuan. Maknanya solat tahajud ni tuan-tuan, memang penat, tapi penatnya memberi impak yang cukup besar dalam hidup kita dan anak-anak kita tuan-tuan. Dan tanda seseorang itu, sebuah keluarga itu baik tuan-tuan, tanda dia, ahli keluarga dia kaki tahajud. Memang hebat. Sebab tu lah ni tuan-tuan, tengok bila Tuhan kata lailan di sini, mana kita ambillah ibrah sini, ambil waktu malam ini untuk kita ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Lepas tu seorang ulama kata apa? Aku apabila siang berlaku sahaja, hatiku cukup sehati dan aku cukup sedih. Kenapa? Aku rindu pada waktu malam. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika nampak dia tak tidur tuan-tuan, mata dia ni tak tidur, nampak tahu orang tak tidur macam mana, nampak mata merah tak tidur, ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu ni tak tidur ni, berjaga malam teruk sangat, nampak siang tak tidur, malam tak tidur, kenapa? Dia kata, in nimtu bin nahar daya'tu huquqan nas wa in nimtu bil lail daya'tu hadhi ma Allah. Dia kata kalau aku tidur siang, aku telah mencuaikan hak umat manusia yang aku perintahkan. Dan kalau aku tidur malam, aku telah lepaskan peluang untuk aku sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak tidur? Tak lepas nak tidur. Mengantuk malam pun, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Siang rakyat, Allah tak ada tidur. Itulah orang tuan-tuan hebat. Akhirnya macam mana tuan-tuan dia dapat buka cukup besar kota-kota Islam. Zaman mana? Zaman Sayyidina Umar Khattab. Itu dia hebat tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok. Dalam hari ini, Nabi dalam dia dijalankan Isra' daripada Masjidil Haram ke Aqsa, Nabi diperintahkan oleh Jibril. Pertama solat di Madinah. Nabi tak tahu di mana.
Kemudian yang kedua solat di dua tempat. Yang ketiga solat tempat ketiga. Jibril tanya, "Wahai Rasulullah, kamu tahu tak tempat pertama tu nama apa?" Aku tak tahu. Tempat pertama itu namanya Madinah, yang bakal kamu hijrah tahun depan. Bakal kamu hijrah. Tempat kedua itu Bukit Tursina, tempat Allah berkata-kata dengan Musa. Tempat ketiga itu ialah tempat Baitul Laham, nama dia, tempat Isa dilahirkan. Maknanya apa? Nabi solat di setiap tempat itu menandakan tempat-tempat yang beri keberkatan, kita disunatkan untuk solat. Boleh solat di tempat yang beri keberkatan pada kita. Dan tuan-tuan tengok tempat yang keempat Nabi solat di mana? Nabi solat di Masjid Aqsa. Yang tadi Nabi semayang seorang. Tempat yang keempat Nabi semayang seorang ke berjemaah, tuan-tuan? Berjemaah di Masjid Aqsa bersama dengan para nabi dan rasul yang lain. Maknanya apa, tuan-tuan sini? Maknanya Nabi solat sahaja jemaah situ, Nabi terus di-mi'rajkan. Nabi naik seorang, bukan sama Jibril lagi. Maknanya apa? Nak bertemu Allah. Kesan yang paling besar sekali ialah apa? Solat jemaah tadi. Solat jemaah lah yang melonjakkan Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ni, tuan-tuan, solat jemaah kita tak ambil berat kerana kita tak tahu ibrah cerita macam ni. Kita tengok, oh Nabi solat sini solat jemaah dengan Nabi Rasul habis naik atas, itu kita nampak. Tapi tak nampak Nabi naik ke atas, solat terakhir itu solat apa? Solat jemaah, tuan-tuan. Makna solat jemaah ini kesan yang cukup besar. Tapi kita hari ni solat jemaah, tuan-tuan, ambil acuh tak acuh, tak berat. Sedangkan orang yang dengar azan yang tidak solat jemaah, dia telah menyenaraikan dirinya di kalangan hamba-hamba yang munafik. Termasuk dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, hadis Imam Hanbali, seorang imam mazhab yang 4 tu, tuan-tuan. Imam Hanbali riwayat hadis yang cukup hebat. Apa dia kata? Nabi SAW bersabda, sungguh-sungguh zalim, sungguh-sungguh kufur nikmat orang itu, dan sungguh-sungguh munafik orang yang mendengar azan lalu tidak menjawab azan dan tidak pergi untuk solat berjemaah. Tengok, tuan-tuan. Tak termasuk sini orang yang sakit, ribut petir, takut binatang buas, rompakan, hujan lebat, tak termasuk. Selain daripada itu, tak ada masalah-masalah lain. Yang mendengar azan, yang tak datang untuk solat jemaah, kata Nabi, orang ni zalim, orang ni munafik, orang ni kufur nikmat. Kufur nikmat. Tak kufur apa, tuan-tuan? Zaman Nabi nak pergi semayang, kadang-kadang perlu berjalan jauh. Tapi kita hari ni nikmat Tuhan bagi apa? Kereta seorang sebiji dah. Bukan sebiji, kereta seorang 2 biji. Nikmat kita, kereta ada aircon, masjid ada aircon, surau ada aircon. Tapi kita hari ni kufur nikmat. Tak gunakan nikmat Tuhan bagi kereta tu untuk datang 5 waktu solat jemaah. Tengok. Untuk guna kereta tu datang mengaji. Akhirnya apa, tuan-tuan? Kita kufur nikmat dan kita zalim. Dan Nabi kata orang ni munafik. Kenapa? Sebab dia dengar, dia kata dia cinta Allah, tetapi tak gambarkan dengan mendatangi di masjid-masjid surau-surau, meramaikan masjid surau. Itu hakikat dia. Kerana tu, tuan-tuan, solat jemaah ini bukan semata-mata kita dapat 27 ganda pahala, bukan itu. Tapi lebih itu, kenapa Nabi SAW begitu ambil berat tentang surau ni? Itu belakang. Itu belakang. Itu belakang. Bila dia bising, kita nak fokus tak boleh. Kenapa Nabi SAW begitu ambil berat fokus tentang solat jemaah? 27 kali ganda tadi itu biasa, tuan-tuan. Itu biasa. Tapi lebih dari itu, solat jemaah ini menggambarkan kesatuan dan pimpinan secara langsung. Tengok, tuan-tuan, solat jemaah. Dalam solat jemaah, imam yang ada di hadapan, yang pertama sekali makmum di belakang dan imam di depan. Makmum wajib ikut imam. Pertama, wajib ikut imam. Dan imam di depan juga, jika salah, dia boleh ditegur. Dan imam tadi, jika ditegur, dia wajib ikut, patuh. Dan jika dia tak patuh teguran makmum, makmum wajib mufaraqah. Dan makmum juga tak boleh mendepani
mengawali dan membelakangi sangat-sangat kelewatan dengan imam. Lepas tu tuan-tuan lah, hari ni solat jemaah ni cukup besar, cukup hebat. Dalam ni Isra wal Mi'raj, Tuhan dah tengok dah, tunjuk dah sini tentang macam mana Nabi SAW solat jemaah dengan para Nabi dan Rasul. Tapi kita hari ni tuan-tuan, kita tak berapa ambil berat. Sedangkan Imam Rabi', seorang imam besar pada zaman tabi'in tuan-tuan, dia satu hari ketika dia sakit paralyzed, kedua kaki dia tak dapat bergerak, kiri kanan dua-dua kaki tak dapat bergerak. Lalu tiba-tiba dia minta tolong orang untuk usung dia, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri, untuk usung bawa pergi ke masjid. Lalu orang tanya dia, wahai imam, kamu ni kenapakah kamu usaha sangat nak ke masjid sedangkan kamu sudah sakit? Bila sudah sakit macam ni, kamu tak lagi ditaklifkan untuk kamu solat berjemaah walaupun kamu dengar. Dia kata, kamu dengar tak suara azan? Tengok dia sebut apa. Waktu itu muazzin sudah sebut perkataan hayya 'alal falah. Aku tak nak lepaskan peluang mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan menyebut hayya 'alal falah, Allah Taala menyeru aku untuk dapat kejayaan. Bermakna orang yang tidak pergi solat tadi, dia tidak mahu pada kejayaan. Sudah pasti Tuhan ajak. Tengok tuan-tuan, manusia di sini kadang-kadang dia tidak mahu menggunakan fikiran yang baik. Tuhan ajak untuk mencapai kejayaan. Mari semayang, marilah untuk capai kejayaan. Tapi kita tak mau berjaya, relax. Tak nak berjaya. Soalannya gitu. Kenapa kita tak pergi solat jemaah? Sebab kita tak nak berjaya. Sedangkan Allah Ta'ala ajak kita mari kejayaan. Sebab tu Imam Rafiq, dia kata apa? Dia kata, aku nak berjaya, sebab tu aku ajak juga orang untuk datang pimpin aku untuk solat berjemaah. Tengok, kenapa aku nak kejayaan yang Tuhan seru tadi. Tapi orang yang tak nak pergi solat jemaah, dia seolah-olah dia tak mau pada kejayaan yang Tuhan tawar pada dia. Itu orang yang betul-betul nak kejayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tawar pada dia. Tapi tuan-tuan, dah tengok macam ni tuan-tuan, kita hari ni kadang-kadang kita nak nisbah kita pada mereka amat jauh. Kenapa? Kerana kita hari ni banyak kekangan masa, waktu yang kita tak mampu. Tapi benarkah tak mampu tuan-tuan? Kadang tengok orang lain mampu buat. Adakah kita semata-mata alasan atau semata-mata kita tak nak buat sebab kita ni cintakan dunia? Dua perkara yang menyebabkan halangan manusia untuk ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat jemaah, kita nak baca Quran, kita nak mengaji tiap malam, kuliah maghrib, kuliah isyak sebagainya, kuliah subuh. Apa dia? Cintakan dunia dan sikap penangguhan yang besar. Dua perkara inilah menyebabkan manusia dia sentiasa leka, akhirnya tunggu nantilah, nanti bila sempat nanti. Sebab tu kata As-Sakandari, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Kamu tunggu untuk beramal ketika masa lapang, itu tanda kebodohan jiwa kamu, kebodohan diri kamu. Kenapa? Orang yang menangguh-nangguh daripada nak lakukan ibadat pada Allah SWT, itu tanda orang yang tak pandai. Lepas tu Ibn Abbas dah sebut 3 perkara orang yang tak pandai ni. Orang yang bodoh dia sebut. Pertama dia kata, orang yang bodoh ini ada 3 kategori, 3 jenis. Yang pertama, orang yang mencintai dunia melebihi akhirat. Orang yang lebih ke dunia berbanding akhirat. Contoh, Lion lawan dengan Singapura, Lion lawan dengan Malaysia, lawan dengan Kelantan tak? Kelantan. Baik. Pasal apa? Dia kata, ustaz, sejarah dia ustaz. Pertama kali ni Lion masuk final Piala FA. FA. Lepas tu masuk Piala FA. Dan pertama kali anggapan Malaysia lawan dengan Singapura. Mana sejarah ustaz? Saya teringin tengok sepak bola. Siapa tengok sepak bola ni ustaz? Sejarah lah hidup dia. Lepas tu saya nak tunggu juga, jadi saya tak boleh pergi mengaji ya ustaz. Insya Allah tak boleh, saya nak tengok ni sepak bola ni. Tengok tuan-tuan. Kata Ali Sabuni, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu begitu cinta pada dunia, sedangkan akhirat lebih kekal, lebih baik pada kamu. Orang yang cerdik, kata Ali Sabuni, sudah pasti akan ambil tawaran yang kekal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kekal? Pergi tengok bola, seronok tengok bola ataupun pahala Tuhan bagi.
Seronok tengok bola, seronok waktu tu je. Balik esok anak paksa dapat 5E, tak seronok dah. Habis seronok satu tu lah. Lepas tu seronok hak dunia tak kekal. Tapi seronok akhirat Tuhan kata dah kekal. Tapi orang hak pilih hak tak kekal ni, kata dia sebut ni orang yang dia sebut istilah dia kebodohan jiwa yang amat nyata. Itu. Mana milih dunia banding akhirat. Lagi tuan-tuan, kita tengok hari ni bunyi azan. Bunyi azan sahaja kita duduk di kedai makan, minum, relax, selamba nak perhabis dulu makanan kita, sembang kawan-kawan, tunggulah sat. Lambat lagi nak habis waktu. Sedangkan sembahyang awal waktu pahala besar. Dapat tabiatul ula pahala besar. Solat jemaah pahala besar. Tapi kita relax makan jemaah pun pahala ada tak? Makan jemaah, duduk kawan ramai-ramai. Tengok tuan-tuan. Kita itulah tanda kata Ibn Abbas kebodohan yang pertama. Yang kedua kata Ibn Abbas, kebodohan yang kedua ialah dia menangguh-nangguh hal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangguhlah minggu ni layan Malaysia lawan dengan Kelantan. Layan lawan Kelantan. Minggu depan lah Ustaz Arik, minggu depan lah, tak apa minggu depan. Minggu ni pun Allah orang ajak pasal malam pula. Pasal malam. Nak mai kuliah Ustaz Arik, nak mai dah, tapi adik-beradik main pada kampung, cucu nak makan roti jong, tak boleh nak main juga. Setiap kali tuan-tuan pasti ada penangguhan, percayalah. Maknanya orang yang tangguh nak buat amal ibadat ni, orang ni kata Ibn Abbas, orang ni orang yang tak cerdik. Dia tangguh punya tangguh, lama-lama Tuhan tarik, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Imam Ghazali, dia kata bila kamu di syurga nanti pun, kamu tengok kawan-kawan kamu yang berada di tingkatan syurga yang tinggi, kamu menyesal. Kamu menyesal habis. Kenapa? Sebab kamu tak dapat seperti apa yang dia dapat. Tengok. Kerana tu tuan-tuan macam ni lah. Kita pernah tengok kawan kita, bukan tuan-tuan, saya sendirilah. Kadang-kadang tu tengok kawan kita mengaji, rajin daripada sekolah rendah, sekolah menengah, rajin mengaji, study punya baik, study dapat elok, sekolah menengah, universiti. Kadang-kadang kita ni hak tak masuk universiti, menyesal aku. Kalau aku pulang mengaji, lupa kuasa, aku macam mereka dah. Kan gitu. Masa kita umur 4, masa umur 3 tu biasa. Kalau aku pulang mengaji, aku macam dia agak rasanya. Aku bukan tak pandai, rasa dia bodoh pada aku lagi. Tapi aku ni malas. Ada kalau sebab aku ni malas boleh jadi. Tapi rasa dia tak pandai, dia ni. Tapi sebab dia rajin. Tengok. Dia akan timbul tu penyesalan dunia. Kita tak pulun. Itu juga akhirat nanti kita akan rasa lebih menyesal. Dan yang ketiga kata Ibn Abbas, yang ketiga ialah dia membazirkan masa dia. Tanda kebodohan ketiga, dia bazir masa. Lepas tu tuan-tuan main WhatsApp. Tuan-tuan, WhatsApp kita tuan-tuan kalau dihitung-hitung hari ni, kita hitung daripada awal kita dapat WhatsApp, pegang handphone sampai ke hari ni tuan-tuan sudah 5 tahun kita ber-WhatsApp. Agak-agak kemungkinan kalau kita puluh hafal Quran dah habis terjuzuk dah rasanya. Dah ingat dah terjuzuk rasanya. Kalau kita baca buku pun rasanya, kalau tak jadi ulama pun dah alim dah. Dah pandai banyak dah. Dah boleh ganti Ustaz Arik dah rasanya di depan ni. Pasal apa? Dah 5 tahun aku baca WhatsApp, satu hari aku baca sejam, kali dengan sebulan, kali dengan setahun, kali dengan 5 tahun, berapa ribu jam yang kita bazir. Hak bazir lah. Hak baca, hak tak berfaedah ni tuan-tuan. Makna apa tuan-tuan? Kita buang masa. Sebab itulah tuan-tuan, tengok kat situ antara ibrah dalam Isra' wal Mi'raj, keberkatan masa yang Nabi dapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tuan-tuan? Nabi boleh diperjalankan hanya tempoh yang sedikit masa sahaja. Dikatakan tempat tidur tak sejuk lagi, masih panas, Nabi dah patah balik dah ke tempat tidur dia. Ini yang berlaku pada umat yang menjaga masa dia. Tengok cara Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi SAW. Dikatakan beliau mampu untuk khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Satu Al-Quran mampu dikhatamkan hanya dalam solat witir sahaja. Uthman bin Affan. Pelik. Imam Syafi'i mampu untuk khatam 60 juzuk Al-Quran satu hari sahaja dalam bulan Ramadan. Ali Zainal Abidin, cicit Nabi SAW, mampu untuk solat 1000 rakaat satu hari satu malam. Umar Abdul Aziz mampu untuk
membuat perubahan seluruh negara Islam hanya 2 tahun lebih sahaja. Tengok tuan-tuan, ini apa tuan-tuan? Ini menggambarkan keberkatan masa. Orang nak dapat keberkatan masa, dia perlu jaga masa dengan baik. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita jaga malam. Kita tengok-tengok, bangun pagi sampai malam, tak tahu dah malam dah maghrib dah. Banyak benda tak selesai lagi. Rasa tak sempat nak buat apa. Kita pernah sembang kawan kita, tak sempat nak buat apa ni ustaz. Dah malam dah, tak selesai lagi kerja hari ni, tangguh esok lah. Tapi ada orang yang boleh buat banyak benda. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala, bila kita hargai masa yang dia bagi pada kita, dia akan tambah masa pada kita. Contoh tuan-tuan, pernah bagi tak makanan pada orang? Pernah. Kita masak makanan, dia ambil, dia makan, terima kasih banyak tuan, terima kasih banyak. Dia pun seronok, terima kasih, dengan muka ceria dia terima. Dia terima kasih pada kita. Bila dihargai benda yang kita, agak-agak esok kita masak, kita nak bagi lagi tak? Kita bagi lagi. Pasal apa? Sebab dia hargai. Nampak? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bagi masa pada kita, jangan sia-siakan. Orang yang tak guna masa dengan baik, tak hargai masa Allah Taala, dia akan tarik masa tu tuan-tuan. Sebab tu kita rasa tak berkat masa kita, tak sempat nak buat apa. Baca Quran sehari pun tak sempat. Tak sempat baca Quran pun. Padahal orang lain boleh baca sehari sampai 2 juzuk, kita sehari nak buat 2 ayat pun tak lepas. Alif Lam Mim pun tak sempat nak baca. Fatihah atas mutu pun tak sempat nak baca. Kenapa? Tak ada keberkatan masa. Itu tuan-tuan. Sebab tu nak dapat keberkatan masa ini tuan-tuan, tengok Nabi dalam cerita tu, maknanya Nabi memperolehi keberkatan masa yang cukup hebat yang Tuhan bagi. Dan Allah Ta'ala bagi juga pada sahabat Nabi Sayyidina Osman dan lain-lain tuan-tuan. Berlaku pada Syekh Qadir Jilani, berlaku pada Imam Abu Hanifah yang boleh menghabiskan 500 rakaat solat malam tahajud. Tengok tuan-tuan. Kerana itulah tuan-tuan, kita nak dapat hal ini, pertama sekali kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada Allah, gunalah masa sebaik yang mungkin. Sebab Isra' dan Mi'raj ni perkara yang paling besar selain pada solat ialah kita menandakan kita jaga masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal Isra' Mi'raj ialah hal berkaitan dengan masa. Masa itulah yang dipertikaikan oleh orang yang tak yakin. Dia petikai malam, dia petikai kenapa sekejap. Sebab apa? Sebab masa. Kerana tu tuan-tuan, hal yang paling besar dalam hal Isra' Mi'raj ialah hal masa. Dan kita dapat ini, tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya kita, pelik kita ni macam boleh buat banyak benda. Katalah pada dia, kamu jaga masa, Allah Ta'ala akan jaga kamu balik. Kerana tu tuan-tuan, jadi tuan-tuan, kita ambil ibrah pada cerita ni, kita jaga masa kita. Antaranya, jaga solat jemaah kita. Kita mesti berguru, dan kita juga mesti bersihkan hati kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil ibrah-ibrah ni, mudah-mudahan kita dapat bertemu Allah dalam keadaan selamat seperti Nabi boleh bertemu Allah dalam keadaan Allah, sehingga bagi para Nabi solat 50 waktu sehingga dikurangkan 5 waktu. Hakikat ada kata ulama, walaupun 5 waktu kita tetap dapat 50. Kenapa tuan-tuan? Kerana bukankah satu ibadat digandakan 10? Tengok umat Nabi Muhammad, Tuhan bagi 10, bagi 50. Minta kurang jadi 5 waktu. Tapi Tuhan ganda balik 50 balik. Dengan macam mana? Satu waktu kita buat, kita dapat 50, 10 kali ganda kebaikan. Kali dengan 5 dapat balik 50. Tengok tuan-tuan, itu hakikat dia umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sayang pada Nabi Muhammad, kita semua dapat tempias. Dan kita hari ini patut sayang pada Nabi, dan kita patut buat apa yang Nabi buat. Patut ambil contoh ibrah untuk kita sampai pada Allah SWT keadaan selamat. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita, saya dan tuan-tuan dapat pengajaran yang sedikit sebanyak, dan kita dapat ambil iktibar, dapat kita untuk beramal dengan apa yang kita kongsi malam ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.